أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Jadi kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan dengan sebab kesyukuran itu, mudah-mudahan kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita menyambung kembali kuliah kita Al-Hikam yang telah terhenti pada bulan Ramadan yang lalu, maka saya nak mengucapkan selamat hari raya lah kepada muslim-muslimat sekalian. Maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Baik, kalam hikmat yang ingin saya jelaskan pada malam ini, kalam hikmat yang ke-228. Tetapi ada perkara yang ingin saya jelaskan sedikit lagi berkait dengan kalam hikmat yang ke-227, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha pada kalam hikmat yang ke-227 ni. Saya ada nak beri tambahan sikit lagi, di mana Syekh Ibn Atha menyatakan al-haqaiqu taridu fi hina tajalli mujmalatan wa ba'da al-wa'yi yakunu al-bayan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna 'alaina bayana. Hakikat ilmu yang diturunkan Allah kepada orang arifin, yakni ahli ma'rifat, ketika tajalli, yakni pada waktu tajalli, yakni Allah Ta'ala memperlihatkan, menyatakan, menzahirkan dan mengurniakan kepada ahli makrifat ini, mujmal, sifatnya adalah umum, singkat, ringkas, umum sifatnya. Yakni ilmu hakikat yang dikurniakan Allah kepada ahli makrifat ini pada waktu Allah Ta'ala mentajallikan atau menzahirkan, menyatakan, mengurniakan kepada mereka ini, maka sifatnya adalah mujmal, umum. Maksudnya tidak terperinci, bersifat umum. Tetapi setelah tertangkap, yakni setelah diterima oleh ahli makrifat tersebut itu, maka terjadilah penerangan, yakni keterangannya, barulah ada huraiannya, ada perinciannya. Jadi Syekh Ibn Atha nak beritahu
bagaimana Allah Ta'ala mengurniakan ilmu makrifat, ilmu hakikat kepada seseorang ahli makrifat. Jadi kita tak naklah menjelaskan kalam hikmah ini bukan membicarakan tentang ilmu hakikat tu, tidak. Tapi nak beritahu bagaimana bentuknya Allah Ta'ala kurniakan ilmu-ilmu ni kepada ahli makrifat. Jadi kita tidak membicarakan tentang hakikat itu sendiri, hanya nak beritahu tentang bagaimana ilmu ini dikurniakan, tata caranya. Maka kata Syekh Ibn Atta, ahli makrifat ni pada waktu dia menerima ilmu hakikat daripada Allah ni, bila Allah Ta'ala menzahirkan, mentajalikan hakikat ilmu ni ataupun ilmu hakikat ni kepada dia, kepada mereka ni, mula-mula dia bersifat mujmal, bersifat umum. Setelah itu barulah ada perinciannya, ada huraiannya, ada tafsirannya dan sebagainya. Itu yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atta. Contohnya, contoh mudahnya, Allah Ta'ala menzahirkan kepada seseorang ahli makrifat ni tentang hakikat kudrat dia yang maha sempurna. Maka pada waktu Allah Ta'ala mentajallikan, menzahirkan, menyatakan hakikat kudratnya kepada ahli makrifat ni, maka sifatnya umum. Dia hanya mengetahui tentang kebenaran kudrat Allah, kesempurnaan dia. Maka setelah makrifat ini dicapai oleh ahli makrifat tadi, hakikat ini telah dicapai oleh ahli makrifat, maka sedikit demi sedikit lepas tu barulah ada perincian dia, huraian dia. Bagaimana kudratnya, tafsiran kudrat, kekuasaan Allah yang meliputi segala-galanya tu. Baru lepas tu barulah perincian, pecahan dia, cabang. Kuasa memberikan rezeki, hanya dia yang memberi rezeki. Kuasa menghidupkan dan mematikan, hanya dia, tak ada lain dah. Hanya dia yang berkuasa melakukan itu dan ini. Perincian dia, pecahan dia. Tapi pada waktu mereka awal ahli makrifat ni, hati dia menerima hakikat ni, maka sifatnya umum. Allah itu bersifat maha kuasa atas segala-galanya, sehingga melupakan diri segala yang lain. Atas keyakinan hanya dia yang maha kuasa atas segala-galanya. Tapi lama-kelamaan baru pecah. Kuasa apa? Ini satu perinciannya. Menghidupkan, mematikan, menentukan itu, menentukan ini. Hanya dia, tidak ada yang lain lagi. Baru berlaku perincian-perinciannya. Itu cara bagaimana Allah Ta'ala mengurniakan ilmu hakikat. Baik. Lalu Syekh Ibn Atta dalam menjelaskan perkara ini, Syekh Ibn Atta telah merujuk kepada satu ayat Al-Quran, iaitu ayat yang bermaksud, maka apabila kami bacakan, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna 'alaina bayanah. Maka apabila kami, yakni Allah, bacakan, yakni membacakan ayat-ayat itu kepadamu wahai Muhammad, ikutlah bacaannya, mengikut. Maksudnya bila dengar tu, lepas tu baru ikut. Jangan tengah-tengah baca tu ikut selalu. Dengar dulu. Allah Ta'ala menyampaikan wahyunya itu, mendengar dulu, lepas tu baru ikut. Itu maksudnya. Kemudian kami sendiri yang akan menerangkannya, yakni penjelasan perinciannya. Nanti Allah Ta'ala yang akan menjelaskan maksud-maksudnya, huraiannya, tafsirannya, perinciannya akan dihuraikan selepas daripada itu. Maka demikianlah Syekh Ibn Atta dalam menjelaskan tentang fenomena bagaimana Allah Ta'ala mengurniakan ilmu hakikat kepada ahli makrifat ni, maka dirujuk kepada ayat ni. Dalam ayat ni berkait dengan bagaimana wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril
Jadi pada waktu Jibril baca ni, Nabi kena dengar dulu. Jangan gaduh-gaduh nak ikut. Bila kami bacakan ayat itu maka dengar dulu. Setelah itu baru ikut dia. Baru mengikuti sebutan, menyebutnya. Baru disuruh Nabi membacanya balik. Dan setelah daripada itu ayat Al-Quran ini, huraian maksudnya, perinciannya itu nanti Allah Ta'ala akan jelaskan, akan ajar, akan perincikan selepas daripada itu. Jadi mula-mula didatangi ayat dulu, tapi ayat Al-Quran ini perincian, tafsiran maksudnya itu akan dijelaskan selepas daripada itu. Maka demikian juga ilmu hakikat yang dikurniakan Allah kepada ahli makrifat ini mula-mulanya bersifat umum, tidak ada perincian. Selepas daripada itu barulah dijelaskan, mendapat penjelasan, mendapat perinciannya, mendapat huraiannya. Begitu Syekh Ibn Atta'. Jadi Syekh Ibn Atta' nak bagi tahu waktu je sini. Baik. Kemudian kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, ilmu ialah sesuatu yang kita dapat dengan belajar. Baik, berkait dengan persoalan ilmu, saya nak jelaskan sikit tentang persoalan ilmu ini dan hal-hal yang berkait dengannya. Ilmu menurut kacamata ahli tasawuf dari satu segi ada dua. Ilmu yang dipelajari dan ilmu yang dikurniakan. Ada dua bentuk ilmu dari satu segi. Pembahagian yang dibuat oleh ulama. Ini menurut kacamata ahli tasawuf. Kacamata dari sudut ulama-ulama lain mungkin tak terimalah benda ni, tapi dari segi tasawuf mereka menyatakan ilmu tu ada dua bentuk. Satu yang dipelajari, diperolehi dengan cara belajar. Yang kedua diperolehi dengan cara dikurniakan. Ilmu yang diperolehi dengan cara belajar itu adalah merupakan ilmu asas. Ilmu yang kita disuruh mempelajarinya. Dan itulah yang perlu kita berikan perhatian. Ilmu awak kena belajar ni. Jangan mengambil sikap tunggu je. Tunggu biar jadi alim gitu. Itu sikap orang yang sakit akal. Bukan seperti itu. Baik, ilmu dengan cara belajar ni di dalam hadis dinyatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dipenuhi dengan cara belajar. Itu asas. Itu teras. Itu perintah syarak. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada tambahan dari riwayat wa muslimah. Setengah riwayat sampai situ saja. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu satu kewajipan. Jadi bahagian belajar ilmu ni kewajipan. Belajar ilmu-ilmu yang kita perlukan. Ilmu-ilmu asas yang kita perlukan. Bagaimana cara nak bersolat, bagaimana cara nak berpuasa, berkaitan dengan akidah, tentang sifat-sifat Allah, tentang kenabian, tentang malaikat, tentang alam akhirat. Semua ni kena belajar. Itu teras, itu asas. Kuncinya belajar. Ta'allum. Baik, ada pun jenis yang kedua. Ilmu jenis yang kedua, ilmu yang dikurniakan. Ilmu jenis ini diakui wujudnya dalam tasawuf. Ilmu yang diperolehi tidak dengan cara belajar. Di dalam Al-Quran, ulama-ulama tasawuf antaranya merujuk kepada ayat Al-Quran. Antara dalil yang dijadikan dalil oleh ulama tasawuf untuk menyatakan kewujudan ilmu yang diperolehi dengan cara tanpa belajar ni, iaitu firman Allah, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah
dan Allah Ta'ala mengajarkan kamu. Atau ayat lain, antaranya firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami ini, kata Allah, pasti kami akan hidayahkan, kami akan ajar ke dia, kami akan kurniakan kepada mereka ini jalan-jalan kami. Ini antara ayat-ayat yang dijadikan rujukan oleh ulama tasawuf untuk menyatakan adanya jenis ilmu yang diperolehi tanpa belajar. Ada, bukan tak ada, tidak dinafikan ada. Sekalipun ada setengah setengah orang Islam ni di kalangan ulama tu tak percaya ada ilmu ni, tidak mengakui ada ilmu ni, tidak menerima konsep ilmu yang diperolehi dengan cara tanpa belajar ni. Tapi dalam dunia tasawuf, ilmu ini disabitkan. Di dalam hadis dinyatakan, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, dia melaksanakan perintah-perintah yang dia belajar, yang dia tahu, amalan-amalan yang dia belajar dia laksanakan. Man amila bima alima, sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah Ta'ala akan mewariskan kepadanya apa yang dia tidak tahu. Yang ini Allah Ta'ala akan ajar secara direct, secara langsung kepada dia apa yang dia tidak tahu. Jadi dalam di kalangan ulama-ulama tasawuf mengakui ada jenis ilmu yang kedua ni, sekalipun menurut ulama-ulama syariat mereka tak terima ilmu ni ada. Mereka kata tak ada, ilmu ni belajar, tak belajar tak ada. Tak apalah, nak bakar ke tak mau bakar, yang penting bahawa alim ulama termasuk Al-Ghazali dan sebagainya mengakui ada ilmu ni, ilmu jenis yang kedua ni. Jadi ilmu yang kedua ni diberi nama dengan nama yang bermacam-macam. Ada yang menamakannya sebagai ilmu laduni. Apa itu laduni? Perkataan laduni itu dari sisiku, yakni dari sisi Allah. Ilmu laduni, ilmu dari sisi Allah, yakni ilmu yang dikurniakan terus oleh Allah tanpa perantaraan belajar, yang dikurniakan. Dinamakan juga ilmu ini sebagai ilmu warasah, sesuai dengan apa yang disebut dalam riwayat yang saya sebut tadi, warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah Ta'ala akan mewariskan, memberi ke dia, mengurniakan kepadanya apa yang dia tidak tahu. Warasahu, daripada perkataan itu timbul warasah. Maka ilmu ini juga dinamakan ilmu warasah. Dinamakan juga sebagai ilmu wahbi, bukan wahabi, wahbi. Jangan keliru, jangan dekat-dekat je. Kadang-kadang jadi salah sebut ilmu wahabi. Ni sesat banget ni. Dia nak pakai ilmu wahbi. Ilmu, perkataan wahbi yang bermakna pemberian, kurniaan. Ilmu yang diberi oleh Allah, dikurnia oleh Allah. Jadi pada dasarnya ada dua jenis ilmu, satu yang dipelajari, satu yang dikurniakan. Yang dipelajari ini caranya sudah tentu kena belajar. Kena pergi ngaji, kena nadah, kena sama ada pergi ngaji sebagai seorang penuntut ilmu, muta'alim, ataupun dengar mustami'. Paling tidak dia suka kepada orang yang belajar ilmu, ahli ilmu, ulama'nya, orang yang belajar dan sebagainya. Kalau tidak ada kesempatan nak belajar pun dia suka kepada mereka. Muhibban. Lebih daripada itu, kosok, tak pakai. Sama ada jadi alim sebagai guru, ulama, atau muta'alim. Yang kedua jadi orang yang belajar, ataupun jadi mustami', mungkin tidak mengaji, tidak nadah, tapi dengar, dapat juga menurut kadar dia. Tak ada arah kau muhibban, nak pergi ngaji tak ada masa,
ataupun tak erti nak mengaji, nak baca kitab pun tak erti, tak ada kemampuan, tak ada ruangan masa, kesibukan dan sebagainya, tapi dalam hati tak muhibban. Dia suka kepada ilmu, suka kepada alim ulama, suka kepada orang menuntut ilmu, suka kepada orang-orang yang mengaji dan sebagainya. Dia ada perasaan suka itu. Itu pun dapat. Yang kelima, Nabi kata fala takun khamisan. Jangan duduk yang kelima ni. Tak ada mereka alim pun tak, mengaji pun tak, mustami' mendengar pun tak, suka kepada ahli ilmu pun tak. Yang kelima ni tak tahu nak tak pun dia. Ni jangan. Kamu akan binasa, kamu akan rosak. Jadi ada ilmu ni, caranya belajar, dan cara belajar tu bermacam-macam. Yang kedua, ilmu yang dikurniakan, tapi bagaimana caranya? Maka caranya itu adalah beramal, seperti yang disebut dalam hadis, man amila bima alima. Jadi kunci untuk mendapatkan ilmu kurniaan Allah ini adalah beramal saleh, beribadah, berzikir, muraqabah, menyucikan jiwa, riyadhah dan sebagainya. Maka dengan berkat amalan itu, bila dikehendaki oleh Allah, dikurniakan ilmu ini bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kunci dia itu caranya beramal dengan ilmunya. Atau seperti yang disebut dalam ayat Al-Quran, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam amalannya, dalam melaksanakan perintah Allah, dalam beribadah dan sebagainya itu, dia bersungguh-sungguh. Maka bila sampai waktunya sesuai dengan kehendak Allah, dengan pilihan Allah, maka dapatlah kurniaan, dikurniakan Allah ilmu-ilmu seperti ini. Baik, cuma ada beberapa persoalan berkait dengan benda ini, berkait dengan ilmu ini, untuk kita sama-sama ambil manfaat. Pertama sekali, sikap yang salah di kalangan pada sesetengah orang. Sikap yang salahnya macam mana? Dia duk kejar ke ilmu kurniaan Allah Ta'ala ni, lalu dia lupakan ilmu yang wajib belajar ni. Ini sikap terbalik. Adanya ilmu yang dikurniakan tu tidak dinafikan, tapi sikap setengah orang, dia kata tak payah belajarlah, tunggu ilmu, beramal sudahlah, nanti dapat ilmu yang diberi oleh Allah. Ini sikap yang bercanggah, sikap terbalik. Ini juga punca kesesatan, punca segolongan orang-orang yang belajar ilmu makrifat, orang yang belajar ilmu tarekat, ilmu makrifat ni, antara punca sesat dia mengambil sikap tadi tu. Mengambil sikap, kita beramal sudahlah, nanti dapat ilmu laduni, lalu tinggal ilmu kewajipan yang perlu dia belajar. Ini antara punca sesatnya ahli tarekat, segolongan ahli tarekat dan orang yang menempuh jalan-jalan kerohanian. Itu antara punca sesatnya. Kena ambil perhatian. Itu antara punca sesat segolongan orang-orang yang menempuh jalan kerohanian, mengabaikan ilmu yang wajib dia pelajari. Kerana apa? Rasa cukup beramal sudahlah, kaki jadi alim lah, dikurniakan Allah Ta'ala. Ini bukan nak dinafikan ada ilmu itu, tapi sikap itu yang salah. Itu kesesatan, punca sesatnya segolongan ahli tarekat, kelompok-kelompok yang menempuh perjalanan rohani. Ditipu dengan kerana kejahilannya itu, ditipu oleh nafsu sendiri. Apatah lagi dengan godaan-godaan tipu daya syaitan yang lebih-lebih lagi lah. Tertipu kerana kejahilan. Kemudian ada satu hal lagi yang berkaitan dengan ilmu ni. Ini satu penyakit juga ni. Ini penyakit ahli ulama pula ni. Sehingga Nabi bersabda, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, pengetahuannya, ilmunya semakin bertambah mendalam, tetapi akhlaknya semakin buruk, amalannya itu semakin longgar, jiwanya itu semakin merosot, tapi ilmunya semakin tinggi.
kesempurnaan ibadahnya semakin kurang dan sebagainya. Itu adalah penyakit kepada ilmu. Bukan ilmu tu yang bawa penyakit, tapi tepat je singgah tu. Singgah atas dada kita ni, dada kita tu orang sakit. Ilmu yang mengisi diri kita ni atas jiwa kita yang penuh dengan sifat-sifat yang buruk, dengan keakuan dirinya, dengan kesombongannya. Kau mulalah bila kita alih sikit, kau tengok orang serba tak kena, orang ni tak kena. Tanya orang ni tak betul, orang ni tak betul. Tanya tak betul lah ke? Rupa-rupanya ya seorang jawab betul. Penyakit ni. Ini penyakit alim ulama. Tanya orang ni masalah, orang ni masalah, orang ni masalah. Senaga-senaga masuk senaga belaka. Kalau dah masuk senaga, dia seorang je. Dah masuk senaga. Kalau dah masalah. Ini penyakit alim ulama. Kerana banyak doa lalu ilmu. Mula pandang orang sebelah mata, anggap orang serba tak tahu, anggap orang serba bodoh, serba bodoh. Ini hijab ilmu. Guru kami mengungkapkan ini, dan ini diungkapkan oleh alim ulama. Al-ulama mahjubuna bi'ulumihim. Masa kita pergi ngaji dulu, kita tak boleh nak terima juga konsep ni. Kita mengaji, dah kita pergi mengaji ni, kita ahli mengaji kitab. Orang yang belajar kitab, belajar ni, tiba-tiba pergi belajar dengan guru ulama tasawuf ni, mereka kata gitu. Al-ulama mahjubuna bi'ulumihim. Alim ulama ni terhijab dengan ilmu mereka. Kita tak nak terima konsep tu. Sebab apa? Sebab kita mengaji selama ni, al-ilmu nur, ilmu tu cahaya. Macam mana jadi hijab pula? Kita bantah, kita tidak terima. Macam mana pula? Kau alim jadi kau terhijab. Sepatutnya kau alim lah jadi kau molek, kau terbuka. Rupanya kita tak nampak aspek lain. Kita terlupa kepada hadis Nabi, man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah petunjuk, petunjuknya tak ada. Sepatutnya semakin berilmu ni semakin sedar diri, semakin berilmu ini semakin insaf diri, semakin berilmu ni semakin rasa kerdil diri. Ni jadi terbalik. Semakin berilmu semakin rasa diri serba betul, orang lain serba salah. Ni penyakitnya. Penyakit ulama. Orang lain serba tak kena. Kau mulalah mari semayang sejid, tengok orang kat takbir ke mana, duk hitam orang, orang duduk ke mana, orang rokok ke mana. Orang mari sejid semayang nak mengadap ingat hati kepada Allah, dia duk hitam orang. Tu orang ni betul ke salah, rokoknya ke mana. Ni penyakit alim ulama. Tadi lari. Dan ni nak paluk ilmu dia ni, nak padang ilmu dia ni, duk hitam orang. Orang ni semayang guna rokok betul ke duk rokok sujud guna, duk hitam orang. Ini penyakit. Penyakit alim ulama. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauh kita daripada penyakit-penyakit ini. Kemudian perkara yang saya rasa saya nak tambah sikit lagi tentang persoalan hakikat. Antara syariat dan hakikat disebut dalam kalam hikmah ni. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hakikat ni? Istilah tasawuf, satu syariat, satu hakikat. Baik. Yang dimaksudkan hakikat tu hakikat apa? Bukan nak memperincikan hakikat tu, tapi nak tahu apa maksudnya. Syariat ni, antara syariat dengan hakikat ni, dari satu sudut, syariat ni iaitu merujuk kepada sesuatu yang sifatnya zahir. Adapun hakikat, sesuatu yang sifatnya tersembunyi, terselindung. Itu satu. Kadang-kadang syariat ini luah masuk, syariat dan hakikat ni luah perincian dia. Kita nak sebut beberapa aspek, beberapa sudut supaya faham. Bila kita mengaji, dengar orang cakap masalah syariat, hakikat itu pun dia maksud.
Paling tidak kita tahu benda ni. Jadi ada kalanya syariat ini merujuk kepada perintah. Perintah yang zahir, perintah syarak. Allah Ta'ala perintah kita supaya semayang, supaya puasa, supaya berzakat. Jadi perintah Allah yang ditujukan kepada hamba-hambanya itu aspek syariat. Aspek yang mana makhluk kena buat, manusia kena buat, kena laksanakan. Adapun hakikat aspek takdir Allah. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan terhadap hamba-Nya. Orang ini begini, orang ini begini, apa yang ditetapkan Allah. Apa yang termaklum dalam ilmunya. Itu bahagian hakikat. Bahagian ketetapan Allah. Jadi bahagian perintah Allah kepada kita supaya kita laksanakan syariat. Bahagian ketetapan Allah ke atas diri kita itu hakikat. Dan dua ni tidak bertembung, tidak berlawan. Berlawan tu bila akal kita tak jelas. Bila akal lang kefahaman kita tak jelas, kita akan nampak berlawan. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya bersolat. Kemudian tertakdir atas kita ni tidak bersolat. Pening kita. Ia suruh kita semayang, ia tetapkan kita tidak semayang. Pening lalu dah. Nampak berlawan. Padahal itu salah faham. Kerana tidak dapat memperincikan dengan baik perkara ni. Dah disuruh kita semayang, ia juga tetap kita tak semayang. Dah guana ni. Guanahan nak nafikan takdir Allah tak boleh, sebab dalilnya jelas. Dalil-dalil menyatakan bahawa segala sesuatu itu sudah ada takdirnya. Jadi nak faham guana ni, kita disuruh semayang tapi kita juga ditetapkan tidak semayang. Guana nak faham? Ni pening. Pening tu kerana tak jelas. Baik. Untuk memahami mudah, cara mudahnya begini. Antara syariat, ini antara syariat dengan hakikat kan. Cara mudah, nak beri contoh mudah. Syariat kita fahamlah perintah Allah. Hakikat ni takdirnya, antaranya. Dah mana nak susiku tu, kena faham molek. Syariat ni perintah Allah kepada kita supaya buat. Usahakan untuk laksanakan. Adapun hakikat, antara maknanya ketetapan Allah kat atas diri kita. Baik, bila kita disuruh bersolat, kemudian takdir Allah Ta'ala kat atas diri kita ni kita tak tahu. Sama ada kita boleh buat berlaku solat tu ke tak berlaku, kita tak tahu. Kita sendiri tak tahu. Apakah kita akan bersolat atau tidak bersolat. Takdir Allah kat atas kita ni, kita tak tahu benda tu. Tahu tak tahu bila sampai masa dia. Semayang zuhur esok, kita tak tahu kita akan semayang ke tak. Tengok esok lah. Berlaku tak? Bila berlaku, itulah yang ditakdirkan ke atas kita. Benda rahsia, kita tak tahu. Tapi syariat ni perintah kita supaya laksanakan semayang. Maka ketetapan akan berlaku ke tak tu serah pada takdir dia. Dah kalau gitu dosa pahala ke mana? Berkait dengan dosa pahala kalau kita tak faham molek jadi pening. Dia suruh kita semayang, dia tetap kita tak semayang. Dah mana dosa pahala, pening dah. Bila pening sini yang menimbulkan dua mazhab ni. Setengah tu nak menerima, nak mewajarkan otak dia tu supaya terima dosa pahala ni, mengambil pegangan qadariyah. Kita ada kuasa mutlak, tak terikat dengan takdir Allah Ta'ala dah. Maka atas kita nak buat ke tak mau buat, maka di situ kita dibalas, ditentukan dosa pahala. Ada pesan gitu, jadi qadariyah. Ada sekelompok pula dia mikir pesan lain. Mikir pesan mana? Dia kata Allah Ta'ala takdirkan belaka dah, suruh ke dia lah, tak payah buat apa, tunggu lah. Lepas tu sekadar tu boleh tahan lagi. Lalu keinginan nafsu dia nak buat jahat tu dia buat jahat pun dia rembah situ juga. Atas dia belaka, kendak dia belaka. Jadi Jabariyah. Ini punca timbul Qadariyah Jabariyah ni kerana pening bab ni. Maka petua mudah nak faham, kita kena faham dua konsep ni.
Ada syariat, ada hakikat. Syariat perintah Allah kepada kita supaya buat, supaya laksanakan. Hakikat takdir Allah kata kita ni sama ada berlaku tak berlaku atas ketentuan Allah tu takdir. Dah rasa pahala kat mana? Itulah yang disebut sebagai niat. Itulah yang disebut sebagai usaha, ikhtiar. Yakni niat kita, ikhtiar kita, usaha kita. Atas itulah adanya dosa dan pahala. Atas niat kita, atas usaha kita, atas ikhtiar kita tu, di situlah tertentunya sama ada dosa atau pahala. Bukan atas kejadian. Baik, tengok. Sekiranya kita diperintahkan supaya solat dan kita berusaha nak laksanakan dia, bila muafakat dengan takdir Allah, berlakulah, berpahalalah, dapatlah pahala, terlaksanalah perintah Allah. Tapi kadang-kadang kita berusaha perintah Allah supaya bersolat ni, kita berusaha nak laksanakan dia, tapi sampai masa tak berlaku. Mungkin disebabkan kerana terlupa, sampai masa jadi lupa. Pagi tu nak niat dah, nak pergi semayang zuhur dah ni, nak pergi semayang zuhur kayak gitu, tunggu sekejap. Kali-kali jenis tak lupa, dah ingat setara, sehingga tidak terlaksana solat tu. Jadi tidak terlaksana solat itu sudah ditakdirkan seperti itu. Dah mana bagian dosa pahala? Tengok apa niatmu, apa usahamu, apa pilihanmu, apa ikhtiarmu. Jadi kalau kita memang berniat nak laksanakannya, berusaha nak laksanakannya, tiba-tiba tak berlaku kerana takdir Allah tak gitu, maka tidak dikira dosa. Sekalipun perkara itu tak berlaku, tak sembahyang dia gitu. Sebab apa tidak dikira dosa? Sebab itu bukan yang diusahakan dia, bukan yang dia niat, bukan yang dia nak buat. Jadi apa-apa yang berlaku tu dosa pahala ni atas usaha. Kalau dalam Al-Quran, perkataan yang digunakan adalah kasbu, yang kita selalu sebut dalam ayat-ayat Al-Quran bagi kalau pada waktu kita bertahlil, laha ma kasabatu alaiha maktasabat. Itu bagian manusia. Manusia ni akan memperolehi menurut apa yang diusahakannya, bukan atas apa yang berlaku tu, atas apa yang diusahakan. Kalau dia berusaha nak buat baik, dengan takdir Allah berlaku, jadi dia berusaha nak buat baik, tiba-tiba takdir Allah tak gitu, tak berlaku. Jadi tak berlaku ni, niat kita ni nak buat baik, sekalipun tak berlaku, dengan kemurahan Allah, Allah Ta'ala tetap kira juga beri pahala atas kemurahan dia. Dalam bab baik ni, neraca yang digunakan untuk menilainya adalah kemurahan Allah, fadlullah. Jadi kita niat nak buat baik, tiba-tiba terhalang, tak kesampaian niat kita tu. Tapi kita memang berusaha nak buat, berniat nak buat, berusaha nak buat, tapi ada halangan, tak jadi, tak berlaku. Tetap diberi ganjaran, sekalipun tak terbuat perbuatan tu, tetap diberi kerana kemurahan Allah, fadlullah. Tapi dalam bab dosa, neraca yang digunakan untuk mengukurnya lain sikit. Itu neraca adil Allah, adil dia. Kita ada niat nak buat jahat, tapi mungkin tak ada dalam takdir. Niat ada nak buat jahat, nak ambil barang orang, niat dah berusaha nak pergi ambil, tiba-tiba terhalang, ada orang bagi, tak boleh nak ambil, tak berlaku lagi kecurian tu, maka belum dikira. Allah Ta'ala menilai kini dengan adil dia tu. Lagi tak buat, lagi tu tak dikira. Jadi dosa pahala bukan atas kejadian, atas usaha dia. Sebab itu apabila berlaku kemaksiatan, berlaku kejahatan dan keburukan pada seseorang yang tidak menginginkannya, bukan niat dia, bukan usaha dia, berlaku atas diri dia, dia tidak dikira berdosa di sisi Allah. Dan itulah yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi, rufi'al qalam an salas, al khata' wan nisyan
Wa mastukrahu alaih salah al-khata, perbuatan yang melakukan tersilap, tersalah. Terlupa perbuatan yang berlaku, dia lupa. Terpaksa. Tiga-tiga perbuatan ini perbuatan yang tak ada niat belaka. Salah, terlupa, terpaksa, bukannya disengajakan, bukannya diniatkan, bukannya diusahakan. Sekiranya perbuatan maksiat tu berlaku dan berlaku dia tu sama ada tersalah atau terlupa atau terpaksa, tidak dikira berdosa. Sebab apa? Dosa pahala tu bukan atas kejadian perbuatan tu, tapi sejauh mana dia berniat dan mengusahakannya. Jadi tidak berlaku pertemuan antara syariat dengan hakikat. Dia berusaha berniat nak semayang dan berusaha. Takdir ada dah. Kalau ada takdir berlaku. Tak ada takdir tak berlaku. Sekiranya tak ada takdir, tak berlaku solat tu. Sedangkan dia ada niat nak buat dan berusaha nak buat, tapi sampai masa tak berlaku semayang tu, maka dia tidak dikira berdosa. Jadi antara syariat dengan takdir ni, takdir hakikat takdir Allah Ta'ala ni, di sana ada sesuatu yang disebut sebagai usaha. Lebih daripada tu jangan soal banyak. Maka di situlah ada larangan Nabi. Dah usaha tu mana? Soal lagi jangan usaha. Usaha tu kita sendiri tahu. Kita sendiri tahu tentang diri kita, tentang niat kita, usaha kita, kita sendiri faham benda tu. Bagaimana hakikatnya tu? Jangan soal banyak. Maka bahagian itulah berkait dengan hadis Nabi. Idza zukiral qadaru fa'amsiku. Apabila dibicarakan tentang qadar ni, tentang takdir Allah ni, fa'amsiku, stop, berhenti, jangan bicara lagi. Jadi larangan Nabi membicarakan persoalan takdir ni adalah dalam aspek-aspek tertentu. Adapun aspek-aspek lain tentang maksud takdir itu, apa itu takdir, dalilnya apa, kewajipan kita tu apa, itu disuruh bincang. Tapi tentang rahsia takdir, keadilan Allah di sebalik takdir, itu jangan. Itu Nabi bilang, fa'amsiku, mungkin stop kalau ada orang cakap. Jadi secara mudahnya, kesimpulan mudahnya berkait dengan masalah syariat dan hakikat ni. Oleh kerana saya beri contoh syariat dan hakikat ni berkait dengan perintah Allah, dengan takdir Allah, itu sebahagian daripada makna syariat dan hakikat, maka dua perkara ni tidak akan berlaku pertemuan. Jangan anggap kalau kita faham dua ayat tu, Tuhan suruh kita semayang, dia juga tetap kita tak semayang. Dan mana ni? Apa ni? Kita kena faham. Dia suruh kita semayang, berarti kita kena usaha. Kena ada pasal niat nak buat, kena berusaha nak buat. Berlaku tak berlaku, tengok takdir Allah. Bila berlaku takdir Allah terjadi, dapat. Tak terjadi, atas niat yang baik diberi juga. Demikian juga kemaksiatan dan sebagainya. Benda tu tak akan berlawan. Dosa pahala tu bukan atas kejadian tu, tapi atas usaha kita. Kasbu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia ni akan mendapat ganjaran pahala menurut apa yang diusahakan, dan dia akan tanggung balasan dosa atas apa yang diusahakan. Sekiranya berlaku perbuatan contohnya dia tertembok orang, memang dia berlaku kadang-kadang. Biasa orang masuk hutang lah, tembok orang, nak tembok binatang, tiba-tiba orang. Hukum mahkamah dunia kenalah, tak nak elok lah, itu mahkamah dunia. Sebab mahkamah dunia ni menghukum cara zahir banyak perkara tu. Tapi di sisi Allah, dia tidak dikira sebagai pembunuh, tidak tertanggung, dia tidak akan tanggung dosa membunuh tu, kerana memang bukan dia nak bunuh orang, tapi terkena orang. Secara zahirnya macam dia bunuh orang lah, dia tembok orang lah. Tapi hakikat sebenar tidak dikatakan dia membunuh orang. Kerana apa? Kerana tak ada, bukan niat dia, bukan dia usahakan nak buat benda tu. Demikian juga
orang yang makan di siang hari pada bulan Ramadan, dia terlupa. Bukan dia tak berpuasa, dia terlupa. Maka sekalipun dia makan yang dia anggap kalau zahir kau memang tak puasa lah. Tapi oleh kerana itu bukan niat dia, bukan usaha dia, maka puasanya tetap dia tidak dikira sebagai orang yang tidak berpuasa. Bahkan puasanya pun tak batal, masih dikira dari segi syarak. Sebab apa? Kerana perbuatan-perbuatan yang dasarnya itu adalah terpaksa, tersalah, terlupa, terpaksa. Semua perbuatan-perbuatan ni perbuatan yang tak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Bukan pilihan orang yang buat, bukan usaha dia, bukan ikhtiar dia. Cuma dia berlaku juga je. Jadi bila berlaku itu takdir Allah lah. Jadi bila berlaku perbuatan maksiat ni dengan takdir Allah, nak tentukan orang ni berdosa tak berdosa, tengok dia niat ada nak buat benda tu dan dia mengusahakan. Kalau dia memang niat nak buat, dia berusaha nak buat, memang dosa. Tapi kalau bukan niat dia, bukan usaha dia, tidak dikira sebagai dosa. Jadi mudah-mudahan sedikit huraian dan penjelasan itu dapat memahamkan kita tentang syariat dan hakikat. Lebih-lebih lagi persoalan takdir yang setengah orang kita ni jadi pening. Pening antara perintah syarak dengan takdir Allah. Akhir sekali jadi pening dan nak siku. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menghuraikan kekusutan itu. Sekianlah saja dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.